Tu, mic ni nak kena pegang. Mic tu Iman. Peluh. Macam main bola apa peluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyyil karim wa imamil muttaqin wa qaidid du'akil mujahidin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, sambung ke surat 49, masih lagi dalam syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang 49 dan keempatnya tak kala berhenti keluar darah haid. Dah selesai 4? Belum kan? Okey. Subtopik yang kita bincang berkaitan dengan sebab wajib mandi. Sebab wajib mandi ada 6 perkara. Kita dah bincang 3, sambung 4. Sebab wajib mandi ada 6 perkara. Jadi maksud 6 perkara tu berlaku salah satu daripada 6 perkara wajib mandi. Yang keempat daripada 6, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan keempatnya perkara wajib mandi itu tak kala ini ketika berhenti keluar darah haid. Apabila darah haid berhenti ataupun kering darah haid itu, maka wajib mandi. Wajib mandi ini dengan sebab kering ataupun berhentinya darah haid. Cuma isu dia, adakah wajib mandi segera? Apabila berhenti saja darah, adakah wajib mandi segera? Maka di sini ada tafsir lah. Fa fihi tafsilun. Ada padanya pada isu wajib ataupun tak wajib segera mandi, wajib ataupun sunat, maka ada pentafsiran. Jadi kalaulah dekat dengan waktu solat ataupun kalau nak mendirikan solat ataupun ada hajat yang perlu kepada suci daripada hadas, maka segera ataupun wajib segera mandi. Tapi kalaulah tidak ada, lambat lagi nak sembahyang, lambat lagi nak solat, ataupun tidak ada waktu, tidak ada hajat, tidak ada keperluan untuk mandi wajib, maka sunat segera mandi. Bukan bermakna apabila kering sahaja maka terus wajib mandi. Tengok situasi. Kalau situasi itu dekat ataupun hampir dengan solat, maka wajib segera. Kalau lambat lagi solat, sunat segera. Itu. Baik, detail dia kita akan bincang malam ni. Bila nak wajib mandi, kita akan bincang. Maksudnya, apabila kering haid itu, kita nak kena tahu. Kering dalam tempoh haid, adakah wajib kita mandi? Itu kita akan bincang sekejap lagi. Baik, dan kelimanya daripada perkara yang wajib mandi. Kelimanya daripada 6. Kelima daripada 6 perkara wajib mandi
berhenti keluar darah nifas, sama saja. Keluar darah haid, berhenti darah haid ataupun berhenti darah nifas, wajib mandi. Dan keenam daripada 6 perkara wajib mandi, wiladah. Wiladah ni apa dia? Erti wiladah beranak. Bukan darah wiladah. Bukan darah wiladah. Wiladah ni iaitu semata-mata melahirkan anak. Iaitu yang kata wiladah ni apa dia? Habis keluar sekalian juzuk seorang anak. Itu yang dinamakan wiladah, yang dinamakan melahirkan anak. Iaitu habis keluar sekalian juzuk seorang anak. Pastikan keluar semua juzuk seorang anak ataupun keluar semua anak. Kalaulah kembar, maka kena keluar semua kosum rahim daripada anak ataupun kosum rahim daripada juzuk anak, barulah dipanggil melahirkan anak. Selepas melahirkan anak, sekiranya tidak disusuli dengan darah nifas, maka wajib mandi. Tapi kalau disusuli dengan darah nifas, maka tunggu kering darah nifas, dipanggil bersatu sebab yang antara wiladah dan nifas, maka sekali sahaja mandi. Tapi kalaulah dia tidak ada nifas, maka dia wajib mandi segera kerana dia tidak ada nifas. Cuma jarang berlaku orang yang tidak ada nifas ini, tetapi tidak mungkin, tidak mustahil ada orang yang tidak ada nifas, maka dia wajib mandi. Sama ada takmin bagi kata keluar sekalian juzuk bayi. Sama ada keluar dengan jalan beradat, dengan jalan normal, ataupun dengan di belah perut ibunya, dinamakan wiladah juga. Sekiranya dia tidak keluar melalui jalan biasa, tetapi keluar melalui pembedahan, apabila sekalian anak dikeluarkan melalui pembedahan, maka ketika itu barulah dinamakan wiladah. Tetapi selagi mana di dalam rahim ibunya masih ada bayi, contohnya dia kembar 2, ataupun masih ada juzuk bayi, contoh tertinggal jari, terpotong jari dan sebagainya, maka selagi mana ada juzuk bayi dalam rahim dia, tidak dinamakan melahirkan anak. Kalaulah keluarnya masih ada juzuk di dalam rahim, maka tidak dinamakan wiladah, tak wajib mandi lagi. Kalau keluar darah juga tidak dinamakan darah nifas. Kerana apa? Kita akan belajar akan datang. Nifas ini, darah nifas ini, iaitu darah yang keluar selepas melahirkan anak, ataupun bahasa lain selepas kosong rahim daripada anak ataupun daripada juzuk anak. Itu baru dinamakan darah nifas. Baik, habis kita masuk tajuk baru ataupun subtopik dia, haid, nifas dan istihadah. Ini kita nak kenal darah haid, darah nifas dan juga darah istihadah. Jadi dalam kitab kita ni dia ringkas sahaja, dia tak detail sebagai apa panggil apa, musannif pengarang kitab kita ni dia membawa dalam bentuk formula sahaja. Kita ingat beberapa formula asas untuk kita belajar kenal darah haid, nifas dan istihadah secara basic saja. Tapi walaupun kita kitab kita ni basic asas, tetapi boleh orang panggil menguasai tajuk-tajuk asas. Cuma tidak ada isu-isu yang agak sukar di dalam kitab ini. Dia tak masukkan isu-isu yang sukar, isu-isu yang payah seperti mutahayyirah, itu tidak dimasukkan dalam kitab kita ini kerana kita asas. Baik. Syahdan ni apa dia? Syahdan ni dalam bahasa Arab dipanggil tanbihun. Syahdan ni dipanggil bahasa Aceh tua. Jangan tanya orang Aceh sekarang, dia pun tak tahu dah. Ini bahasa tua. Jangan kita pergi ke Aceh, Syahdan, dia pun tak tahu nak apa Syahdan dia. Syahdan ni bahasa tua Aceh. Kita musannif ini ataupun kebanyakan kitab-kitab tua daripada Nusantara
banyak juga dipengaruhi oleh bahasa Aceh selain daripada bahasa Arab dan bahasa Melayu. Ini Melayu Aceh. Syahdan ni makna tanbihun. Ini satu peringatan. Orang tua panggil ini satu penjagaan. Tanbihun ay munabbihun liman ghafala. Ini satu peringatan bagi mereka yang lalai dan lupa tentang hukum. Baik, biasanya musannif gaya bahasa dia buat syahdan ini, biasanya syahdan ini akan dibawa datang selepas mana dia menggunakan ataupun dia menghuraikan secara ringkas. Maka dia nak detailkan, sebelum detailkan dia akan guna perkataan syahdan. Sebelum ni dia akan buat secara ringkas. Dia cerita ke-6 berhenti keluar darah haid, tapi dia tak cerita secara detail haid. Maka sebelum dia nak mendetailkan haid, maka dia akan guna bahasa syahdan. Itu dia punya cara. Kita nak kenal gaya bahasa para ulama. Selepas dia mengemukakan secara ringkas, maka dia selepas daripada perkataan syahdan untuk mendetailkan topik sebelum daripada ini yang dibuat secara ijmal, secara ringkas. Itu syahdan. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula makna haid itu. Kita nak kenal yang kata darah haid itu apa dia. Kita kenal darah haid dulu, baru kita akan belajar formula berkaitan dengan haid ataupun cara perkiraan haid. Sebelum kita nak tahu cara perkiraan haid, kita nak kenal dulu apa dia darah haid. Bermula makna ini, bermula diri. Bermula diri darah haid itu, ataupun bermula hakikat darah haid itu ialah keluar. Bermula tu mubtada, keluar tu khabar. Ialah keluar darah oleh perempuan. Jadi haid itu apa dia? Haid itu darah, kena pada darah. Keluar darah. Keluar darah ni umum dia panggil. Asalkan darah, sama ada dalam apa jua ciri darah. Kita akan belajar. Jadi ciri darah ni basic dia ada 3. Pertamanya ciri warna, yang keduanya ciri dari sudut kepekatan, dan yang ketiganya dari sudut bau. 3. Ini dia panggil ciri asas untuk mengenal darah. Dia panggil tamyiz, untuk membezakan darah, nak kenal darah. Kita akan belajar ke datang, apabila kita belajar isu, maka dia panggil indikator. Untuk kita nilai isu ini, penilai dianya terkadang kita kena tengok dari sudut ciri darah. Yang kedua, kita kena tengok dari sudut adat perempuan itu. Dan yang ketiga yang agak sukarnya, dan kita ni tidak ada, dan yang agak sukarnya, sekiranya perempuan itu tidak mengenal ciri darah dia, dan yang keduanya perempuan itu tidak ada adat baginya. Dua penanda aras ini yang kita nak guna untuk implement pada isu itu tak boleh. Kenapa? Kerana ada isu tertentu perempuan ini dia tak tahu ciri dia, dan dia juga tidak beradab. Itu akan datang. Itu yang kata mutahajirah tu. Kita pun tak bacalah dalam kitab kita ni, sebab dia ringkas. Kita pun tak belajar sangat hak payah-payah tu. Hak payah-payah tu kita tak belajar. Pening nak belajar hak payah-payah. Mutahajirah, mutlaqah. Itu pening. Kena nak jadi spesialis dia, kena khatam kitab Imam Nawawi 100 lebih muka surat. Itu kena khatam. Khatam yang tu pening. Kita lah orang lelaki, bukan kena darah, main teori saja. Tapi kena belajar. Dia kebanyakannya pakar haid nifas ni bukan perempuan, orang lelaki. Perempuan sembah je kecan dia. Sembahnya dia cakap apa kat orang lelaki.
Dia kata kena belajar haid nifas ni jangan belajar dengan ustaz. Dia tahu ustaz bukan tahu darah. Dia cerita teori saja. Dia cerita warna darah sekian sekian sekian. Bukan dia pernah tengok. Dia tunggu. Betul lah tu. Tapi dari segi kemahiran menguasai isu secara dalam, maka orang lelaki baik. Keluar darah. Darah ini keluar di atas segala rupa bentuk, segala ciri-ciri darah. Sama ada ciri warna. Dia ciri warna ni ada 5 ciri warna asas darah. Ciri warna ada 5 asas. Yang pertamanya dipanggil hitam pekat. Hitam pekat. Seperti coklat warna dia. Ada jenis perempuan yang keluar ini darah dia berketul warna hitam. Biasanya permulaan keluar. Permulaan keluar dia keluar warna hitam pekat. Ini yang kuat. Yang keduanya warna merah. Merah kehitaman. Dia panggil warna merah, tapi bukan merah betul, bukan merah solid. Merah kehitaman. Yang ketiganya warna peran. Peran ni dipanggil kuning cerah. Itu dipanggil warna peran. Dan yang keempat dipanggil kuning. Panggil kuning keemasan. Itu warna dia. Dan yang kelimanya ialah warna keruh, iaitu kuning keruh. Jadi kelima-lima warna ini terkadang setengah perempuan dia datang serentak ada 5. Tak tentu. Kadang-kadang dia datang 2 warna sahaja. Permulaan dengan hitam pekat berketul, kemudian dia bertukar 2-3 hari merah kehitaman, lepas tu dia bertukar kuning keemasan, last sekali sebelum berhenti dia akan bertukar warna kuning keruh ataupun kuning cair. Itu hampir nak berhenti. Inilah dia. Kita akan guna kadatan untuk menilai darah itu sama ada darah haid ataupun darah istihadah. Salah satu indikator yang kita akan guna ialah ciri warna darah. Yang kedua, dia ada ciri yang kedua ialah ciri kepekatan darah itu. Kepekatan darah dipanggil likat darah ataupun kepekatan darah. Darah haid ini nisbah likat ataupun pekat dia ada 2. Pertama dia ada lekat, dia pekat berketul, itu lebih kuat darah haid. Yang keduanya ialah cair. Ini dua jenis darah. Ada pekat yang berketul ataupun yang tu yang lebih kuat untuk nisbah darah haid. Yang keduanya ialah cair. Ciri yang ketiga dipanggil ciri bau. Ciri bau. Bau ini dia ada 2. Pertamanya hanyir. Hanyir menyengat. Ni betul-betul hanyir. Biasanya permulaan kuat. Merah pekat ataupun merah hitam berketul. Hitam berketul, pekat, hanyir. 3 ciri serentak. 3 ciri serentak ini biasanya permulaan. Dia mula-mula datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama, kedua, ketiga serentak 3 ciri ni ada, iaitu hitam pekat, pekat berketul, lagi pula hanyir menyengat. Dan ciri ciri bau yang kedua ialah hanyir yang tidak menyengat. Itu biasanya dekat-dekat nak habis. Hari yang ke-7, hari ke-8 sebelum dia berhenti, dia hanyir, tetap hanyir darah haid ni. Cuma dia kurang menyengat waktu tu. Dia kurang menyengat. Baik, itu dia punya ciri. Jadi keluar darah ni dalam apa jua ciri. Seakan darah saja, tak kisahlah. Darah cair, darah kuning keruh, darah kuning cair yang tidak hanyir menyengat, dinamakan haid juga. Keluar darah tu oleh perempuan. Jadi nak nama haid ini, satu poin yang pertamanya darah. Poin yang kedua, darah itu keluar oleh perempuan. Yakni oleh perempuan ni melalui faraj perempuan. Tu kena takdirlah. Oleh perempuan ni bukan umum, asalkan keluar sahaja daripada perempuan maka kita ni sebab haid. Tidak. Kena tengok luban mana yang keluar. Luban farah saja. Kalaulah darah keluar kok luban dubur, maka tidak panggil haid.
Dan kalaulah keluar tu melalui kemaluan, tapi lelaki, tak panggil haid. Tiba-tiba lelaki, suami pula keluar darah. Dia pun terkejut. Dia kata, abang dah tak haid pula dah. Maka haid ini kena kemaluan perempuan. Baik. Yang beradak keluarnya, yang beradak ni dia panggil apa? Dia panggil darah beradak. Darah yang ghalib, darah yang biasa datang pada perempuan, tu dia panggil darah beradak ni. Darah yang biasa datang pada perempuan, bukan kerana sakit dan bukan kerana sebab yang lain. Darah tu semata-mata darah yang ghalib datang pada perempuan, bukan dengan sebab dia sakit, tidak. Yang beradak keluarnya darah. Darah tu beradak keluar, bukan dengan sebab lain. Perempuan yang mana? Ciri perempuan. Poin yang ketiga. Poin yang kedua, keluar darah melalui farah perempuan secara beradat. Lagi pula ciri yang ketiga ataupun poin yang ketiga, perempuan yang sampai, yang tu sifat bagi perempuan, perempuan yang sampai umur perempuan 9 tahun takriban. Bukan semua perempuan, mentang-mentang perempuan sahaja 8 tahun setengah dia keluar darah. Walaupun keluar darah tu melalui farah dia, walaupun keluar darah bukan kerana sakit tapi ghalib, sedangkan baru umur 8 tahun setengah, maka tidak dinamakan darah haid. Orang panggil darah itu darah fasik sahaja, darah istihadah. Kenapa? Kerana disyaratkan perempuan. Ciri yang ketiga, poin yang ketiga, dia ada 3 poin saja. Nak dihukumkan darah haid ini cukup 3 ciri ini, 3 poin ini, maka dinamakan darah haid. Perempuan yang sampai umur perempuan itu 9 tahun takrib. Takrib ni apa dia? Takrib ni dia panggil 9 tahun hampir, ataupun dekat, ataupun hampir, genap 9 tahun. Yakni yang kata hampir, yang kata takrib tu apa dia? Yakni hampir genap 9 tahun. Bahasa tua dia panggil lebih kurang. Dia panggil lebih kurang. Tu bahasa tua lah, kita tak pernah faham lah lebih kurang. Lebih kurang 9 tahun. Kalau 9 tahun lebih, walaupun lebih setengah jam, kita faham. Tepat 9 tahun pun kita faham. Tetapi yang kurang tu, yang tak cukup 9 tahun tu dah dinamakan haid. Itu kita nak faham. Dia bukan, dia panggil tahdid. Dia bukan tepat 9 tahun. Isu tahdid ini isu lain, bukan haid. Itu mimpi. Kalau mimpi keluar mani, tepat, bukan takrib. Tepat 9 tahun tahdidan lelaki ataupun perempuan. Kalau mimpi keluar mani, dihukumkan balik. Tetapi nak hukum balik, kalaulah darah, dia bukan tepat 9 tahun. Dia kira 9 tahun takriban, 9 tahun lebih kurang. Itu bahasa lama lah. Bahasa kita panggil apa? 9 tahun lebih kurang ini, iaitu hampir nak cukup 9 tahun itu. Hampir tu berapa hari kita nak tahu. Itu yang nak kena faham. Berapa hari lagi nak cukup 9 tahun dah dinamakan haid, iaitu 15 hari. 15 hari nak cukup 9 tahun. Kita tengok dia punya ni dulu. Kemudian kita lakarkan, kita buat graf, mudah faham. Iaitu yang kata takriban ini, hampir 9 tahun ni, iaitu tiada lebih daripada 15 hari serta malamnya. Tak lebih 15 hari 15 malam, hendak cukup 9 tahun. Tak lebih 15 hari 15 malam, nak cukup 9 tahun. Jangan lebih 15 hari. Maksud apa? Maksud dianya 15 hari, 14 hari
13, 12, 11, 10 sampai 1. Jadi kita kena paling mudah kita akan buat lakaran. Lakaran ni mudah nampak lah. Sebab apa? Sebab dia kira nisbah berapa hari tak cukup 9 tahun. Yang dinamakan mula. Dia panggil mula kira 9 tahun. Maksud dia apa? Mula kira haid. Bukan tepat, tapi 15 hari lagi nak genap 9 tahun sudah mula dikira. Jadi permulaan dikira haid bagi perempuan tak semestinya 9 tahun. Kalau 9 tahun lagi kita fahamlah. Tapi hampir 9 tahun dah dikira darah itu haid. Hampir itu dikira berapa belah hari? Iaitu sekira-kira 15 hari nak cukup 9 tahun. Permulaan dikira mula daripada 15 hari. Kalau 16 tak dikira haid. Itu bukan hampir, itu dikira jauh. Kalau 17 lagi jauh. Lagi jauh dengan genap 9 tahun. Dia naknya ialah bermula 15 hari lagi. Kalau 14 hari lagi haid. 13 lagi hampir. Jadi kita nak mudah untuk faham, nak tengok jarak hampir dengan 9 tahun dan jarak jauh dengan 9 tahun. Yang hampir dengan 9 tahun itu dinamakan haid, yang jauh dengan 9 tahun itu dinamakan bukan haid. Kalau keluar darah cek 8 tahun, 11 bulan, 16 hari, maka tidak dinamakan haid. Kenapa? Kerana kalau 11 bulan 16 hari dikira jauh lagi dengan 9 tahun. Yang kata hampir ini 15 hari lagi nak cukup 9 tahun. Itu mula perkiraan hampir. Jadi perkiraan hampir itu mula 15 hari untuk sampai ke 9 tahun. Jadi 15 hari itu dia bukan ke atas, dia makin pendek. Makin pendek. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa hari lagi nak cukup 9 tahun? 5 hari lagi haid. Berapa hari lagi nak cukup 9 tahun? 10 hari lagi haid. Sebab apa? Sebab dia makin hampir ke 9 tahun. Tapi kalau 16 hari itu mula kira jauh. 16 lagi jauh. Mula kira jauh. 17 lagi jauh. Baik. Jadi dia mudahnya kita buat lakaran dalam dua bentuk. Pertama ialah bentuk jauh dan dekat. 9 tahun. Kita nak kenal 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun takriban. Takriban. Yang kata hampir 9 tahun. Yang kata hampir 9 tahun. Maka kita nak kena tahu hampir. Berapa hari hampir? Iaitu bermula dengan 15 hari hampir. Okey, dalam 1 bulan 1 hari, ini 15 hari, ini 30 hari. Okey. 1 hari ini 30. Dia 15 hari hampir. Di sini 9 tahun. Okey, ini 30 hari. Dia mula hampirnya ialah 15 hari ke 30. Ini ke 9 tahun. Okey. Di sini ini dipanggil hampir. Ini dipanggil jauh. Maka kita nak faham jauh dan hampir ini. Okey, satu lagi. Di sini 1 hari.
Di sini 15 hari. Di sini 30. Okey, kenapa kita buat macam ni? Sebab yang ni yang ni 1 sampai 15. Ini 15 hari. Ini dipanggil bukan haid. Bukan haid. Ni 8 tahun lah ni. 8 tahun 11 bulan. 11 bulan baru kita sambung berapa hari. Jadi di sini dipanggil haid. (15 hari). Dia mula 15, 14, 13, 12, 11, 10 sampai 1. Baik. Di sini dipanggil haid. Petak ni adalah petak haid. Kenapa? Kerana 15 hari menghampiri 9 tahun. Dia panggil hampir. Petak ni adalah petak hampir dan juga haid. Yang ni petak jauh dan bukan haid. Sebab apa? Sebab di sini 16. 15, 16, 17 sampai 30. Okey. Apabila 16 hari lagi nak sampai 9 tahun, mula dikira jauh. 17 berada di petak jauh. 18 jauh sampai 30 lagi jauh. Maka di sini apabila kita kira 15 hari nak sampai ke 9 tahun, maka bermula dipanggil hampir dalam istilah pengiraan haid. Itu cara untuk mudah kita faham yang kata mana haid dan mana bukan haid. Ini petak ni 15 hari ini dipanggil haid. Okey. Petak ni dipanggil haid. Ni darah ni, darah haid merah. Okey. Ini bukan haid. Jadi kalau orang tanya kita, anak saya datang darah, cuba cek Komariah. Dia kata baru 8 tahun 11 bulan 16 hari. Untuk genap ke 9 tahun. Maka kalaulah 8 tahun 11 bulan 16 hari, maka kita tahu sempadan dia, cara pengiraan 9 tahun takrib ini, yang kata hampir genap 9 tahun ini, maka tidak dikira hampir lagi. Dia permulaan dikira hampir, iaitu 15 hari lagi nak cukup 9 tahun, itu dikira hampir. 14 hari tak perlu tanya, lagi hampir. 13 lagi hampir. Apabila lagi hampir, lagilah kita boleh hukumkan dia haid. Jadi kita nak tahu mana hampir kerana dia haid, mana jauh kerana dia bukan haid. Jadi hampir dan jauh ini nisbah apa? Nisbah cukup 9 tahun. Baik, settle. Itu cara mudahlah cara mudah untuk kita kenal pasti yang kata takrib itu hampir. Hampir berapa hari nak cukup 9 tahun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Settle. Ada 3 poin untuk kita hukumkan darah itu darah haid. Poin yang pertamanya darah. Poin yang kedua, keluar itu daripada faraj perempuan. Perempuan yang mana? Ciri yang ketiga, perempuan yang sampai umur 9 tahun takriban. Maka 9 tahun cukup. 9 tahun hampir ataupun genap nak cukup 9 tahun. Kalau orang tanya kita 9 tahun lebih itu itu lagi mudah dah. Lagi mudah. Asalkan darah keluar daripada farah dia 9 tahun, maka kita dah mudah.
dan darah itu tiada lebih umur perempuan daripada 60 tahun. Keluarnya darah tak lebih daripada 60 tahun. Ini qaul mu'tamad. Tak lebih daripada 60 tahun dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kalaulah keluar darah perempuan, keluar pula melalui farah, tetapi umur dia dah 70, maka ikut qaul mu'tamad tidak dinamakan haid. Kerana mengikut Imam Syafi'i, istiqra' dia ataupun kajian dia berdasarkan research yang dia buat, kajian secara lapangan. Jadi Imam Syafi'i ini sebenarnya dia mendahului ahli orang panggil sains sosial ataupun dia panggil penyelidikan sains sosial. Kalau kita belajar penyelidikan sains sosial, dia ada satu dia panggil teori, teknik kajian lapangan. Jadi Imam Syafi'i ini mendahului, dia membuat kajian ataupun research tentang darah perempuan ini. Dia orang panggil apa, dia pergi ke lapangan, dia turun bertemu dengan perempuan. Banyak dia berhijrah, dia travel ke satu tempat, ke Yaman, ke negeri-negeri Arab yang lain, dan dia bertemu dengan pelbagai orang perempuan. Bukan satu bangsa Arab saja, tidak. Sebab itu antara orang panggil hukum dalam bab haid ialah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i yang mu'tamad. Sebab dia istiqra'. Istiqra' ni mana kajian sendiri. Dia tahu kenapa dia boleh menetapkan umur 60 menopause. Kerana dia kaji berdasarkan beberapa rumpun bangsa Arab. Qaul yang dhaif, dia bukan dikira umum. Qaul dhaif ni dia kira uruf. Dia kira uruf bangsa itu. Berdasarkan pemakanan dia dan bangsa dia, dia tak sama. Kadang-kadang umur 60 itu masih lagi okey, tak menopause lagi. 70 masih tak keluar darah. Itu qaul dhaif. Maka bukan darah haid. Kalaulah darah yang keluar daripada tak langkau tu. Maka jika kurang umur perempuan daripada 9 tahun takrib. Kerana nak dinamakan darah haid ini mesti cukup 3 ciri, 3 poin tadi. Iaitu darah keluar daripada farah perempuan yang cukup umur 9 tahun takrib. Kalaulah keluar darah itu kurang umur perempuan daripada 9 tahun takrib, baru 8 tahun ataupun baru 8 tahun 10 bulan, 8 tahun 11 bulan, tak cukup lagi. Ataupun keluar darah daripada perempuan yang lebih umur perempuan, lebih tu bayan, daripada 60 tahun, keluar tu 65, keluar tu umur 70, maka jawab, maka bukan darah haid. Maka jawab jika. Maka yang kedua bukan maka tafriq, bukan maka tafsir. Walaupun sama je. Pertama pun ada maka juga, maka jika. Yang kedua pun maka juga. Tu dia berlainan. Ada maka tafriq, ada maka fafi tafsilun. Ada maka jawab syarat. Tu kena tahu. Mana maka jawab syarat, mana maka tafriq, mana maka tafsil. Tu kena belajar betul-betul supaya kita halusi baca kitab. Bukan maka. Tu maka pen tu. Lama duk pening. Anik pening. Maka mana dia? Tetapi ustaz ada maka. Ada maka. Fa tu. Fa fihi tafsilun. Fa sebiji tu. Maka bukan ni, maka ni jawab jika. Kata jika kurang umur 9 tahun ataupun lebih umur daripada 60, maka bukan darah haid. Bila keluar darah tak cukup, tak menepati dengan makna haid, maka bukan haid. Apabila bukan haid, wajib sembahyang seperti biasa, dinamakan darah istihadah. Tu kena belajar satu topik lagi,
nama dia daimun hadas. Ini kita akan belajar dalam kitab kita ini. Dia panggil tata cara mengambil wuduk orang ni daimun hadas. Daimun hadas sama ada darah keluar tak berhenti, darah istihadah keluar tak berhenti, ataupun orang yang silsirih, orang yang berketuk tak berhenti, ataupun silsil bul, orang yang kencing tak lawah tak berhenti. Wajib dia sembahyang. Hanya dinamakan darah fasid, bukan darah haid. Hanya dinamakan darah fasid. Apa di darah fasid tu kita tak tahu. Badal darah istihadah tu darah fasid. Jangan ingat beza, sama je lah. Orang panggil istihadah ni, orang panggil darah fasid. Istihadah juga orang panggil darah penyakit. Tua-tua dulu kata darah penyakit tu bukan darah haid. Kalau tak menepati dengan makna haid, bukan darah haid. Apabila bukan darah haid, darah istihadah. Kerana darah ini ada 3 saja. Pertamanya darah nifas, yang keduanya darah haid, yang ketiganya darah istihadah. Jangan pandai-pandai tambah ada darah wiladah. Pandai pula tambah. Tak kena kategori darah ada 3. Kalau tambah wiladah jadi 4 lah darah ni. Mazhab mana yang kata 4 tu? Mazhab dia je lah. Maliki tak ada darah wiladah. Hanafi lagi tak ada darah wiladah. Mazhab mana? Mazhab dia sajalah. Mazhab yang ada darah wiladah. Mana darah wiladah? Orang tanya dia pula. Pandai-pandai pula dia. Itulah darah yang mengiringi bayi tu. Kan kita sambut bayi kan ada darah. Abang Zaki dia pengalaman sambut bayi. Sambut bayi ni darah banyak ni. Dia tu bayi tu tepi ni. Darah apa tu? Tu darah wiladah. Pandai dia. Tu darah wiladah. Itu bukan darah wiladah. Itu darah fasid. Dan tidak dinamakan lagi darah nifas. Kenapa? Kerana darah yang keluar serentak dengan bayi itu belum lagi dinamakan darah wiladah. Lepas tu darah apa? Belum lagi nama darah nifas. Orang panggil darah apa? Orang panggil darah, belum darah wiladah istihadah, belum lagi darah nifas, ini dipanggil darah fasid ataupun darah istihadah. Dan habis. Jadi darah istihadah tu badal kepada darah fasid. Sama dah. Boleh panggil badal, boleh juga panggil tafsir. Dia nak tafsir kata darah fasid tu apa dia? Darah istihadah. Dan tersebut di dalam mizan Sya'rani pada mazhab Syafi'i. Dam ini dia nak hurai yang kata ada qaul dhaif. Kalau qaul mu'tamad dia kira umur monopause ini 70. Umur 60. Jadi kalaulah haid ini lebih dia setakat 60. Kalau lepas pada 60 ada darah lagi, tidak dinamakan haid. Itu istiqra' Imam Syafi'i setakat 60. Lebih daripada 60 tidak lagi dinamakan darah haid. Itu qaul mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada qaul dhaif. Antara qaul dhaif ni ni. Banyak qaul dhaif. Ada qaul dhaif kata 62, ada qaul dhaif kata 63. Tapi itu qaul dhaif yang sebut angka. Tetapi pendapat Imam Sya'rani ni dalam kitab dia ini nak cerita qaul dhaif yang tidak menyebut angka. Dia tak kira angka. Dia kira uruf perempuan itu. Tak kira perempuan uruf tempat tu 70. Masih lagi dikira haid. Tu kira uruf setempat. Macam contoh orang Melayu, dia panggil uruf orang Melayu 60 tu ataupun 70 tu masih ada darah. Contoh sajalah, kita 70 tak ada darah, 50, 60 sama je dengan Imam Syafi'i. Istiqra' Imam Syafi'i itu menepati juga dengan rumpun Melayu. 70 tu jarang ada dah. Contohlah bangsa lain. 70 tu masih lagi ada darah, maka dikira haid. Tapi itu qaul dhaif. Dan tersebut di dalam mizan mizan Sya'rani. Mizan Sya'rani ni ini mizan mana? Mizan Kubra. Mizan Kubra, kitab dia nama Mizan Kubra bagi Imam Abdul Wahab Sya'rani. Ini antara kebanyakan Tunku Jicik ni rujukan dia ni kitab-kitab hebat. Dan biasanya kalau perhatilah kitab-kitab yang dirujuk oleh Tunku Jicik Al-Qadahi ni kebanyakan kitab-kitab yang muktabar, dan juga kebanyakan penulis itu orang-orang yang hebat fiqahnya, dan biasanya
terdiri daripada wali Allah. Tu hebat. Seperti banyak dirujuk dalam kitab Hasyah Syarqawi. Siapa Imam Syarqawi? Iaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari seorang tokoh besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dan dia terkenal dengan ulama sufi, terkenal dengan wali Allah. Dan murid dia hebat. Murid dia hebat, guru dia hebat, Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan juga Mizan Sya'rani ataupun Abdul Wahab Sya'rani, bukan Wahab Wahabi tu. Bertukar pula. Dia kata baca kitab Wahabi pula dah. Kita bunyi Syekh Abdul Wahab Wahabi selalu. Bukan Wahabi. Ni memang seorang tokoh besar, alim fiqh, dan dia juga alim bidang sufi. Selepas dia alim fiqh, kemudian dia cenderung kepada sufi. Dia ni tokoh besar dalam bidang sufi. Abdul Wahab Sya'rani kata Tok Guru, dia merupakan wali Allah. Kita bukan tahu. Kita yang pandai-pandai sebut ni, kita nakal daripada guru saja. Wahabi marah. Wahabi kata sikit-sikit wali. Wahabi ni dia sensitif dengan wali. Dia ingat kita pandai-pandai sebut wali-wali. Kita bukan tahu ciri wali. Kita hanya nakal. Apabila dia mati, maka para ulama akan menisbahkan wali-wali Allah. Kita pun turut sajalah. Ni juga antara kata Tuan Guru Cik, Syekh Abdul Wahab ni dia seorang wali Allah. Dan Syekh Abdul Wahab ini, dia sempat dengan Syekh Zakaria Al-Ansari. Zaman sebelum sebelum Syekh Zakaria Al-Ansari meninggal, dia sempat. Syekh Zakaria Al-Ansari ni hebatnya dia, murid dia hebat, tok guru dia hebat. Murid dia pun hebat. Tu kata hebatnya Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan dia sempat juga dengan Syekh Zakaria Al-Ansari. Sebab tu Syekh Abdul Wahab ni hebat. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari, waqatu bainal hajarain. Aku hidup antara dua anak batu. Dia nak cerita hebat anak murid dia dan guru dia. Anak batu yang pertamanya ialah guru dia, Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini tokoh besar dalam bidang fiqh. Dan anak batu yang kedua kata Syekh Zakaria Al-Ansari, murid dia, iaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang terkenal dengan muhaddithin. Muhaddis itu murid kepada Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari memang orang yang hebat dari sudut fiqh. Dan begitu juga dengan Imam Abdul Wahab Sya'rani. Yang ni terkenal kehebatan dia, kejaguhan dia dalam bidang fiqh. Orang sangat alim fiqh. Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Bukan saja dia alim fiqh, dalam bidang tasawuf pun dia juga alim. Dia direkomend oleh guru dia. Guru dia akui kealiman dia dan kehebatan sufi dia. Guru bidang sufi yang mengakui kehebatan sufi dia. Ni payah nak cari. Kita guru tak rekomend. Guru tak rekomend pun kita hebat dah rasanya. Tu bahaya. Guru tak suruh mengajar boleh. Kalau guru tak suruh mengajar, tak payah mengajar lah. Mengaji lagi. Title mengaji tu mulia. Besar pahala orang mengaji ni. Ada pakat nak title mengajar juga. Title mengaji tu besar pahala. Title mengajar besar lah pahala. Tapi besar bala juga. Besar bala. Bala di mana? Musibahnya apabila kita tu terkadang syaitan kacau kita, benda hak tak betul tu kita agak-agak. Jadi ulama dulu cermat, kalau tak confirm dia tak akan cakap. Sebab tu dia ingat, dia tengok dobit. Bukan kan dia lupa. Kerana dia nak betul-betul confirm ilmu tu. Tuan Guru Haji Umar, dia ni mengaji lama dan ingatan dia kuat. Tapi kalau dia nak jawab ni, dia akan tengok dobit juga. Orang tanya, Tok Guru tengok dobit? Dia kata, aku nak confirm. Walah, dia confirm dah. Nampak tak? Orang yang amanah dengan ilmu, halusi dengan ilmu. Ulang dah dia mengaji. Dan duk jawab benda yang sama. Tapi tengok dulu. Tengok dobit. Kita lekeh dobit mengaji 40 tahun. Duk terikat dengan dobit lagi. Dobit dia tu untuk nak tengok, nak confirm saja, nak merendah diri dengan Allah Ta'ala. Bukan nak rasa hebat. Oh, aku mengaji lama, tak payah duk tengok dobit dah. Ingat dah. Tu cara ulama dulu. Sebab tu ilmu kekal. Kita hari ni jangan nak tengok dobit apa, mengaji pun tak. Mengaji pun tak, nak tengok dobit kat mana? Lepas tu mengajar. Allahu Akbar, luar biasa sungguh. Muncul-muncul di tengah orang ramai. Dia tertib dulu, tertib dulu.
Ulama dulu. Kita kena pertahankan cara tertib ni. Tertib ni maknanya dia punya bahasa kita apa tu? Dia panggil gaya. Kita nak mengajar kena recommend daripada guru. Kena guru kita yang benarkan kita mengajar. Kalau selagi guru tak suruh kita mengajar, guru tak recommend kita mengajar, jangan mengajar. Ada bahaya. Lagi satu, apa ni, apa nak cerita tadi? Hilang. Satu lagi, guru pesan, dia kata Allah Ta'ala ini kita ikut apa yang Allah atur. Kalau Allah atur kita ni sebagai penuntut ilmu, duduklah di makam penuntut ilmu. Jangan usaha nak naik kepada makam yang Allah tak atur lagi. Allah atur kita penuntut ilmu, belajar. Dan sampai satu tahap Allah akan angkat kita ni makam mengajar. Sebab makam mengajar dengan belajar dia makam berbeza. Maqamun, martabat mengajar, dan martabat belajar dia makam berbeza. Sebab tu ulama nak dua-dua. Dia nak dua-dua makam ni nak tambah. Sebab kedua-dua makam ini adalah martabat dia besar. Martabat dia mulia. Tapi selamatnya makam belajar. Dia selamat. Dia tak berisiko untuk kita membuat kesalahan dari segi ilmu. Tak ada goreng-goreng. Kalau dia salah pun jenis dobit tak betul. Guru kata lain, dia hantar lain. Tak haruh, dia pergi kata haruh. Tu bahaya lah. Dobit sambil mengantuk. Bahaya. Pas nak mengajar balik, dobit rupanya bukan guru silap. Dia silap dengar. Mengajarlah hak silap. Tu bahaya. Jadi, Tuan Guru Haji Omar ni dia pesan, antara saya pesanan sampai, saya pegang sampai hari ni, dia kata, Allah Ta'ala akan susun ikut apa kehendak Allah Ta'ala. Kita jangan usaha. Maksudnya, jangan, bukan semua benda. Kerja kena usaha. Maksudnya ada bidang ilmu ni. Kalau sampai satu tahap, Allah angkat sendiri mengajar. Tak payah usaha. Tak payah pergi cari sana, surau sana. Ada tak kosong, saya free. Ini jenis apa, tak tahulah. Saya apabila tengok trend terbaru ni, baru saya teringat, rupanya ulama pesan pada kita ni kata ulama ni futuristic. Dia pesan kepada kita ni boleh jadi nampak dah akan datang benda yang bakal berlaku. Masa kita belajar dulu ni tak ada nampak sangat lah. Masa kita belajar dulu, dan masa dulu pun trend tu tak nampak di pondok-pondok ni, di kedah ni. Tak nampak. Tapi hari ni zahir hari ni. Baru kita teringat balik, patutlah Tok Guru pesan. Jadi kita ni pegang apa yang Guru pesan, insya-Allah selamat dunia akhirat. Baik, seterusnya qala al-musannif rahimahullahu taala, dan tersebut di dalam Mizan Sya'rani. Dan tersebut di dalam Mizan Sya'rani pada mazhab Syafi'i. Tiada ta'yin. Syekh Abdul Wahab ni lah yang terkenal dengan dia belajar. Tok Guru duk cerita, Syekh Abdul Wahab ni hebat dia mengaji ni bukan sekali khatam. Berapa kali khatam? Tok Guru duk cerita 500 kali kan? 500 kali khatam. Murid dia tanya, murid Syekh Abdul Wahab tanya Sya'rani, dia kata, Tok Guru, maksud Tok Guru mengaji kitab-kitab berapa kali khatam? Dia tak tanya Tok Guru mengaji berapa kitab, tak tanya. Orang dulu beribu kitab mengaji, kita satu kitab tak apa dah. Dia tak tanya, tapi dia tanya berapa kali khatam satu-satu kitab. Dia kata kitab apa? Dia kata contoh Sahih Bukhari ke, Nisa'i ke, Sahih Muslim ke. Dia kata Sahih Bukhari aku khatam 500 kali. 500 kali khatam. Itu berkat orang dulu. Mengaji, duduk dalam dunia ilmu. Dia panggil duduk besar dengan ilmu, tua dengan ilmu, mati dengan ilmu. Orang dulu. Bukan tak ada kerja. Kita bunyi mati dengan ilmu, duduk dengan ilmu, besar dengan ilmu, tak buat kerja.
Wali Allah jahit kasut, jual kasut. Bukan kasut bandar lah. Pakai bandar tak datang. Bukan jual kasut bandar, jahit kasut. Tu guru kepada Syekh Abdul Wahab ni, dia banyak guru dia. Guru dia banyak, ramai guru dia, Syekh Abdul Wahab ni. Antara guru terkenal dia ialah, apa nama dah, saya lupa. Wali Allah besar guru dia. Saya lupa nama. Dia bab cerita ni kena Ustaz Laidin, dia ingat. Saya lupa, banyak lupa cerita ni. Ustaz Laidin, bagi dia sejam dia goreng, sedap pun. Sedap dia goreng. Cerita dia. Siapa nama dia? Antara guru dia yang terkenal, ramai guru dia. Tapi ada guru dia seorang, guru sufi dia, jahit kasut kerja dia. Apa nama jahit kasut? Tak ingat. Biar dia tak datang. Baik, tengok apa kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab dia? Tiada ta'yin masa putus asa daripada haid dengan sekian-kian tahun ini qada'in. Tak nyata berapa tahun. Qaul Mu'tamad yang nyata 60 tahun. Masa putus asa daripada haid. Menopau ini, berhenti haid ini, Qaul Mu'tamad 60. 61 tu bukan haid dah. Tapi qada'innya tak menentukan angka secara spesifik, tapi hanya ikut ghalib adat orang negeri itu. Ni bolehlah kita nak beramal qada'ih ni. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan bermula sekuran-kuran haid. Habis. Sikit lagi Apa dah? Sikit lagi. Akan datang kita bagi formula. Ni pun dia ada formula dah ni. Dia akan datang kita akan belajar formula. Ada 3 formula asas. Formula pertama, kita akan belajar sekuran-kuran haid, ghalib haid dan juga paling banyak haid. Formula kedua, sekuran-kuran suci, ghalib suci, paling banyak suci. Formula ketiga, dia sama je konsep dia 3 ni, nifas. Nifas, sekuran-kuran nifas, ghalib nifas, paling banyak. Ingat dulu formula 3 ni, barulah kita main isu. Tak sempat malam ni, akan datang. 3 ni ingat dulu, kemudian kita akan main isu dengan 3 ni. Kena ingat formula, baru dia boleh main isu. Contoh, kalau kita ingat formula ni, kemudian kita akan main isu. Isu macam mana? Nak hukumkan haid atau istihadah. Kita tengok formula pertama dulu malam ni. Dan bermula sekuran-kuran haid. Dan bermula mubtada. Dan bermula sekuran-kuran haid, yakni sekuran-kuran darah haid. Itu ialah, ialah tu mubtada. Khabar. Di mana khabar? Sehari semalam. Itu khabar. Dia panggil apa ni? Ini tajuk dia. Dia panggil formula perkiraan haid. Kita nak kira haid tu, nak kira masa haid. Jadi ingat, haid ini bukan kira kadar darah, tidak. Bukan kadar darah. Bukan kadar darah secupak, segelas, tidak. Dia kira kadar masa. Sebab tu mubtada dia ni, khabar ni, dan bermula sekuran-kuran haid, ini sekuran-kuran darah haid itu ialah sehari semalam. Jadi khabar ini masa. Ialah sehari semalam tu ialah kadar masa cukup sehari semalam. Cukup 24 jam. Sehari semalam iaitu, nak tafsir sehari semalam, kotlah kita tak faham apa dia sehari, apa dia semalam. Sehari 12 jam, semalam 12 jam. Iaitu 24 jam. Kadar masa darah haid mesti dia keluar walaupun sikit, tak dikira, setitis, tak apa, kadar masa cukup. Kadar masa keluar, soal kadar keluar tak dikira, asalkan keluar, walaupun keluar tu halus saja. Tengok di kapal ni nampak warna kuning kekuningan, tak meleleh pun,
Kita ni jenis tak biasa, duk nampak macam meleleh keluar cow. Oh itu mana tahu air pahit. Air pahit spring boleh buka cow keluar. Itu bukan darah haid. Itu yang pening mengaji haid tu. Dia keluar halus saja. Lepas tu pula dia keluar ni asalkan ada darah secara halus saja. Kadar masa bukan kadar darah. Baik. Jadi formula pertamanya apa dia yang kita nak kena tahu? Pertamanya ialah masa paling minimum untuk dihukumkan haid. Kadar masa paling minimum untuk dihukumkan haid. Berapa? Kadar dia 24 jam. Itu formula pertama. Dia ada 3. Kita akan sebut 3 malam ni. InsyaAllah akan datang 2 lagi. Dan isu juga kita sambung bulan minggu depan. Dan jikalau berputus-putus darahnya sekalipun, dan jikalau ni dia panggil ghayah. Ghayah apa? Untuk menyatakan, menegaskan, ghayah ni dia panggil penegasan. Untuk menegaskan walaupun kadar masa yang datang itu bukan berterusan 24 jam, tetapi dia datang secara berhenti, datang berhenti, kemudian datang balik, berhenti, kemudian datang balik. Itu dipanggil berputus-putus darah sekalipun dikira. Contoh, kalaulah datang 1 hari bulan, 1 hari itu 12 jam itu kadar masa yang ada darah hanyalah 5 jam. Sedangkan sehari dan semalam itu ada 24 jam. Tiba-tiba dalam 24 jam hanya ada darahnya kadar dia 5 jam sahaja. Maka yang kita nak kena tahu apa dia? Yang kita nak kena tahunya ialah tulis ataupun catat rekod 5 jam hari pertama. Kenapa? Kerana kita nak hukum darah yang keluar ini, adakah dia memang haid ataupun bukan haid. Nak hukum haid mesti cukup kadar keluarnya masa 24 jam. Cara nak hitung 24 jam, cara hitung dia mula daripada darah keluar, hitung 24 jam itu dalam tempoh sebanyak-banyak haid, iaitu dalam tempoh 15 hari 15 malam. Jadi 15 hari ini, dalam tempoh 15 hari 15 malam, ada kecukup kadar 24 jam datang. Bukan datang secara berterusan, tidak. Datang secara berputus-putus. Hari pertama 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat tak datang, hari kelima tak datang, hari keenam 5 jam balik, hari ke-10 5 jam. Contoh, 10 hari baru cukup 25 jam. Maknanya apabila hari ke-10 baru cukup 25 jam ataupun 24 jam, maka kadar masa dihukumkan haid. Dihukumkan hari apa? Semua 24 darab 10. 24 jam, hari pertama 24 jam, hari kedua 24 jam, hari ketiga 24 jam, sampai hari ke-10 24 jam. Kesemuanya 10 hari itu kita hukumkan haid. Kenapa? Kerana cukup kadar sekurang-kurang haid. Cukup itu cara hitungnya, cara hitung bermula hari pertama sampai hari yang ke berapa tak kisah, asalkan dalam tempoh 15 hari. Kenapa dikira tempoh 15 hari? Sebab dia ada 3 formula. Formula pertama, kadar masa minimum 24 jam. Yang kedua, kadar masa maksimum 15 hari 15 malam. Yang ketiga, kadar ghalib 7 hari. Okey, settle 3. Jadi kita nak tahu kadar masa. Ada 3 benda. Formula pertama ada 3. Formula kedua kita sambung ke datang. Formula kedua ni dia panggil kadar masa suci antara 2 haid. Kadar masa suci antara 2 haid. Kita malam ni kita belajar panggil apa? Kita just terang secara sepatah lalu dulu formula. Kemudian isu tu, contoh itu kita akan bincang minggu depan. Contoh. Maksud apa contoh? Maksud dia kita kena faham dulu asas, kemudian isu praktik
praktik yang sebenar, tatbik yang sebenar, kita akan bincangkan datang. Okay, kita ulang sekali lagi. Ada 3. Pertamanya, kadar masa minimum dinamakan haid iaitu 24 jam. Cara kira iaitu dalam tempoh 15 hari 15 malam cukup kadar masa 24 jam. Sebab tu orang perempuan kena betul-betul alert, kena kita sebagai orang panggil leader, sebagai suami, sebagai ayah, kita kena tekankan anak kita, ajar latih daripada kecil. Datang hari pertama, record. Jangan buat tak cakna. Record hari pertama berapa jam. Orang perempuan kadang-kadang dia tak record pun, tak catat pun, dia main hantam je. Dia kata, dah haid ni, haid dah. Hari pertama tu turun haid dah. Mudah kita. Hari pertama turun haid. Hari kedua dia confident haid. Hari ketiga haid. Walhanya hari pertama tu kalau kita tanya, hari pertama ni kadar masa yang keluar berapa jam? Dia pun tak tahu. Dia kata tak tahulah, asyik duduk dari pampers je. Maka pampers saja 24 jam. Cek kadang-kadang malam dah tak ada dah. Dia cek malam sebelum tidur, dia kata kering dah. Pakai lagi lah kering pun. Takut malam tidur ni dia datang balik. Bukan boleh tentu darah ni, dia kata. Bukan boleh percaya. Maka satu hari pertama dia tak tahu pun berapa rekod dia. Bahaya. Kenapa? Kerana terkadang bukan haid, boleh jadi istihadah. Kena rekod, kena catat hari pertama tu berapa jam, hari kedua berapa jam, hari ketiga berapa jam. Baik. Kedua, kadar masa maksimum iaitu 15 hari 15 malam. Ayat ke-16 itu bukan lagi haid. Yang ketiga, kadar masa ghalib 7 hari. Ghalibnya 7 hari dan 8 hari. Baik, isu akan datang. Jika dihimpun, dicampur sekalian darah berputus-putus tu dalam lingkungan 15 hari 15 malam itu, ada yang dapat 24 jam atau lebih daripada 24 jam, maka jawab maka dihukumnya haid. Haid ini nak hukum haid itu bila hukumnya? Sekalian itu semua masa-masa putus tu dikira haid juga. Dan masa putusnya hukum haid juga atas yang muktamad, atas qaul yang muktamad. Maksudnya macam mana? Ada 2 qaul di sini. Ini pun kita akan cerita akan datang detail. Jadi akan datang ni kita akan praktis isu. Contoh macam mana kita bagi dulu secara sepatah lalu. Contoh dia, kita datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga, derek datang. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. 5 hari derek datang. Tapi dia datang tak cukup 24 jam lagi. Hari pertama baru 3 jam, hari kedua 3 jam, hari keempat 3 jam, hari kelima 3 jam. 5 kali 3, 15. Baru 15 jam. Kemudian hari ke-6 dia berhenti. Hari ke-7 dia berhenti. Hari ke-8 dia berhenti. Hari ke-9 dia berhenti. Hari ke-10 dia berhenti. 5 hari berhenti. Tiba-tiba hari ke-11 datang balik. Hari ke-11 datang balik. Hari ke-12 datang balik. Hari ke-14 datang balik. Berapa jam cukup? Contoh, 3 hari terakhir itu mencukup menggenapkan 15 jam. Kita memerlukan lagi lebih kurang 9 jam saja lagi. Maka hari 13 3 jam, hari 14, hari ke-12 3 jam, hari ke-14 3 jam, hari ke-15 3 jam. Cukup 24 jam. Apabila cukup 24 jam, kita nak hukum apa dia? Hukum darah haid. Maka isu dia putus 5 hari yang putus itu. Apa hukum 5 hari yang putus? Ini secara umum dulu. Kita tak menilai dari sudut adat dia. Belum lagi. Akan datang isu tu. Isu spesifik adat. Biar dulu. Itu isu lain. Itu dia pening sikit. Ini kita kira umum dulu. Ini asal basic dulu. Akan datang spesifik. Dia panggil isu khusus. Bagi perempuan yang beradat 7 hari. Tiba-tiba 3 hari tak datang. Hari ke-10 datang balik. Tapi dia beradat 7 hari saja. Itu isu akan datang. Ini kita cerita umum dulu. Maka 5 hari itu, hari yang tak datang darah itu, qaul muktamad mengatakan 5 hari dikira tempoh haid juga. Dikira haid. Apabila dikira haid, kalaulah dia solat, kalaulah dia puasa, tak dikira. Kenapa? Kerana 5 hari itu suci, tak dikira tempoh suci. Tapi qaul muktamad mengatakan itu tempoh haid. Kalau puasa dia tak dikira, kena qada balik. Kalau sembahyang dia tak dikira dapat pahala. Tapi dapat pahala.
Sembahyang dapat pahala sunat mutlak. Kalau puasa dapat pahala wajib. Kenapa? Kerana apabila kering sahaja darah haid dia, wajib sembahyang. Sembahyang terus. Dia katakan datang pula. Tak apalah datang pula, kita cerita lain pula. Kalau tak datang terus, tak kebahaya. Sembahyang dulu. Apabila sembahyang datang pula, kira-kira cukup 24 jam, qaul mu'tamad. Kata hak sembahyang itu tak jadi dapat pahala sunat mutlak, dan hak puasa itu tak jadi dapat pahala wajib. Tapi qaul dhaif, kalau orang bagi orang tak berapa rajin, bukan pemalas, tak apa rajin. Maka tak apa rajin, qaul dhaif lah. Qaul dhaif apa dia? Qaul dhaif kira suci. Tempoh 5 hari itu dikira suci. Ini qaul dhaif dalam mazhab Syafi'i, sama juga dengan qaul dalam mazhab Maliki. Qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sama dengan qaul dalam mazhab Hanafi. Dia sama, ada persamaan. Itu dipanggil berputus-putus. Dan masa putusnya hukum haid juga atas yang mu'tamad. Dan sebanyak-banyak haid itu, ini kadar maksimum haid itu 15 hari 15 malam. Adapun darah yang terbit tak sampai sekurang-kurang haid atau yang lebih daripada sebanyak-banyak haid, itu darah istihadah. Ni tiga formula ni. Kalaulah tak menepati 3 ni, iaitu darah yang terbit keluar tak sampai sekurang-kurang haid, tak sampai 24 jam. Kira-kira baru 20 jam. Atau lebih daripada sebanyak-banyak haid. Haid ke-16. Itu darah istihadah. Darah istihadah ni dia lebih kurang ada 5 situasi ataupun 5 jenis, 5 isu dia panggil. Yang akan datang kita cerita. Ini salah satu 2. Contoh, dia baru cerita 2 darah istihadah. Darah yang keluar yang lebih daripada kadar maksimum, darah yang tak cukup daripada kadar minimum. Itu baru 2. Dia ada lagi 4 istihadah ini. Dan bermula sekurang-kurang suci antara 2 haid itu 15 hari 15 malam. Wallahu a'lam. Ini formula kedua akan datang. Sebelum cerita formula kedua, kita akan cerita isu dulu. Ada isu. Ya. Kena mandi wajib. Mandi wajib sembahyang. Kemudian datang pula darah, itu cerita lain. Kena mandi wajib, kena sembahyang. Tiba-tiba datang darah. Datang darah kira cukup. Apabila cukup 24 jam, maka ikut qaul mu'tamad, hak kita sembahyang tu dikira sunat mutlak. Hak kita puasa itu dapat pahala wajib tapi kena qada lain. Kerana itu dikira masih lagi masa, orang panggil apa? Masa haid. Cumanya dia tak keluar. Tapi masa tu masa haid. Cuma dia tak keluar. Ini isu umum. Adapun orang yang beradak, minggu depan kita cerita. Kalau orang yang beradak 7 hari, tiba-tiba stop 5 hari, dia datang balik hari ke-10 ataupun hari ke-12, itu cerita lain. Datang itu, orang panggil apa? Dalam tempoh 15 hari. Datang dalam tempoh 15 hari. Contohnya, dia datang hari ke-7, hari ke-8 tak datang, ke-9 tak datang, ke-10 tak datang, ke-11 tak datang, ke-12 tak datang, 5 hari stop. Tiba-tiba hari ke-12 datang, hari ke-13 datang balik, hari yang ke-14 datang balik, hari ke-15 datang balik, saat 15 habis, berhenti. Tempoh 15 datang. Satu isu. Isu yang kedua, dia berada 7 hari tapi dah stop 5 hari. Lepas 5 hari datang balik hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15, dia sambung sampai 16. Itu isu yang berbeza. Minggu depan. Kalau bagi malam ni memang rebuhan ni tak bangkit lah. Apa ni tu? Benda basic je lah. Payah-payah kita pun tak kerti tu. Kita belajar basic saja. Ambil macam hari pertama. Darah datang 5 jam. Lepas tu dia berhenti. Tapi kalau sampai waktu solat, dengan solat. Kalaulah tak berhenti, sebab dia tak tahu lagi. Dia tak tahu lagi. Ini umum lah. Kalau beradak tak payah solat. Ada beradak ni 7 hari. Tunggulah. Tak perlu solat. Tapi kalau orang yang, ini cerita umum, dia tak beradak, dia tak tahu lagi adak dia, orang yang baru, dia boleh nak solat. Kalau nak nanti pun boleh. Sebab dia ada 2 qaul.
Nanti ni apabila dapat saja keputusan yang sebenar, maka dia tengok sepanjang hak dia tak solat itu dikira tempoh haid. Dikira tempoh haid. Kal qaul mu'tamad, qaul dhaif, suci solat saja, terus solat. Sebab tempoh suci qaul dhaif dikira suci. Walaupun tempoh itu masih ada haid tu, masih tempoh haid, tapi dikira suci dan qaul dhaif. Sebab itulah kebanyakannya ulama kata kalau kering saja terus sembahyang. Sebab apa? Sebab qaul dhaif sembahyang. Ini orang yang tak beradab. Kalau beradab ni dia dah biasa dah, dalam adab dia tak sembahyang lah. Sebab apa? Sebab 9 hari 7 hari adab. Ni dia tak tahu adab lagi. Biasanya perempuan baru datang haid 9 tahun ataupun 10 tahun baru nak datang. Dia tak tahu lagi adab dia apa. Ada kadang-kadang tu dia ada adat. Tapi kadang-kadang dia lari pada adat dia. Tidak lari pada adab. Mungkin dia bagi 7 hari. Naik 9. Naik 10. Dia hentam, dia pening dah. Kitaran dia pening. Sebab apa? Dia kacau, hormon dia kacau. Kenapa hormon tak stabil? Punca adalah pemakanan. Salah satu punca lah. Kalaulah dia tidak beradab, maksudnya lari daripada adat, itu kita kena tengok ciri yang akan datang, iaitu ciri diambil kira, dia panggil tamyiz dam, iaitu ciri darah. Kita kena tengok ciri darah. Kalau darah tu menepati ciri haid, okey, haid, dikira haid. Tapi tunggulah, kadar masa tak cukup lagi. Cuma kita dah boleh cek dengan ciri dia. Ada yang payah sikit akan datang, ciri ni tidak ada. Tidak ada ciri darah. Dia tak tahu ciri darah. Lepas tu cek pun tak ada ciri darah. Tak berbang, tak hanyir, cair, tak likap. Ciri. Lepas tu pula dia masih lagi tak beradab kerana dia baru. Lepas tu keluar pula derek sampai 15 hari. Maka dia kira haid. Kalau lebih 15 hari, hari ke-16 panjang, hanyalah dikira 1 hari saja. Itu pening tu. Wallahu a'lam. Pening bang. Tapi basicnya macam itulah. Basicnya kalaulah dia keluar darah, berhenti, maka dalam berhenti tu kalau dia tidak ada adab, semayamlah. Semayam sebab tak cukup lagi, tak tahu boleh jadi dia ni istihadah sebab dia tak beradab. Dia tak tahu lagi adab dia ni. Maka cara dia tempoh berhenti tu terus solat. Berhenti lama lah, maksudnya bukan berhenti 2-3 setengah jam apa, berhenti lama. Jadi bila dia dah berhenti tu, dia kena wajib mandi wajib. Kena mandi. Mandi wajib, lepas mandi wajib barulah solat. Walaupun tak 24 jam, belum 24 jam. Ya, sebab kalau dah 24 jam itu dah haid dah. Tak kisahlah, tu haid 24 jam. Sebab dah dapat haid. Contohlah dia datang 3 hari direct. Direct 3 hari cukup 24 jam kadar. Jadi selama ni saya faham kefahaman itu salah lah bagi dia bagi. Maksudnya? Bukan salah. Dia bersihkannya. Bukan salah tu, tak betul. Salah tu kasar sangat, tak betul. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kopi.